وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Masih lagi membicarakan tentang keluar darah nifas dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya. Kita berada pada muka surat 117. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu ulumihi fi daraini. Status ataupun kedudukan orang yang keguguran, macam mana darah keguguran ini? Darah yang keluar dengan sebab apabila seorang dia melahirkan anak, ada tu sebab keguguran, kan? Nak dikira dia darah nifas, darah wiladah atau sebagainya. Ni para ibu kan, ada anak-anak mesti dibagi tahu dan dijelaskan. Maka darah yang keluar kerana keguguran menjadi khilaf ulama. Jadi ulama-ulama berkhilaf, bercanggah ataupun berselisih pendapat berkenaan dengan darah dengan sebab keguguran kandungan. Yang pertama, jika janin yang keguguran itu jelas tanda-tanda penciptaannya, seperti ada bentuk tubuh, wajah, tangan dan lain-lain, maka ia dihukumkan adalah darah nifas. Mana-mana kalau sekiranya janin yang keguguran itu cukup sifat, makna seperti mana lembaga lah, cukup sifat, bertangan, berkaki, bertubuh, kan? Maka walaupun dia gugur, maka darah yang mengiringi keguguran itu dikira sebagai darah nifas. Makna kena mandi nifas lah. Mandinya mandi nifas, dan dia ada tempoh dia, kan? Yang kedua, jika belum nampak tanda-tanda penciptaan, makna luar lahir gugur tu tak ada sifat, dia macam seketul darah aja, atau seketul darah, kan? Sebuku darah keluar gitu, tak ada sifat lagi, kaki tak ada berbentuk pun. Maka di sana ada dua pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, Maliki dan pendapat yang sahih daripada mazhab Hambali, ia darah nifas walaupun yang keluar hanyalah segumpal daging atau segumpal darah. Ini kita kena pegang pada mazhab Syafi'i. Mana orang yang keguguran, walaupun keguguran itu hanya dia berbentuk, maknanya seketul daging, tak ada sifat lagi, tak menunjuk ke apa-apa bentuk makhluk, ataupun ia hanya segumpal darah keluar, maka mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan itu juga adalah dikira sebagai darah nifas. Jadi itu pendapat yang pertama. Kiranya yang gugur ni dia tak ada bentuk, kan? Tadi kalau yang atas tadi, pendapat yang pertama, kalau dia gugur dia bersifat, ada tangan, ada kaki, maka itu darah nifas. Ini dalam masalah keguguran yang tak bersifat, sama ada hanya seketul darah ataupun seketul daging, maka dia ada dua pendapat. Syafi'i
Maliki dan Hambali mengatakan itu darah nifas. Yang keduanya mazhab Hanafi dan sebahagian riwayat daripada mazhab Hambali, maka mengatakan itu bukan darah nifas. Jadi sana ada dua pendapat lah. Jadi kita pegang kepada qaul mazhab Asy-Syafi'i, walaupun hanya keguguran dia dalam bentuk seketul darah atau seketul daging, maka dia dihukumkan juga sebagai darah nifas. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang seterusnya mewajibkan mandi ini ialah wiladah. Wiladah ialah janin yang keluar semasa ada secara normal. Sama ada secara normal ataupun bedah. Ini masuk wiladah. Sama ada dia keluar secara normal, tidak melalui dengan cara biasa, ataupun melalui pembedahan. Walaupun kering dan tidak ada darah yang keluar, ini adalah kaul yang asah. Itu semua sebutnya wiladah belaka. Semua wiladah. Kan? Sama ada dengan cara pembedahan, dengan cara biasa, keluar secara normal, sama ada keluar tu dengan ada darah, lahir tu dengan ada darah, atau lahir dengan tanpa darah, maka itu semua dikira wiladah belaka. Itu maksud dia. Ataupun dia kata segumpal darah atau segumpal daging, dengan syarat ada pengesahan daripada bidan ataupun doktor yang menyebut janin atau bayi tersebut telah lahir, yang mengatakan adanya manusia yang lahir. Jadi kalau sekiranya disahkan oleh orang yang berkeahlian, mengatakan itu adalah segumpal daging atau segumpal darah yang keluar dengan sebab bersalin, maka ianya dikira sebagai wiladah juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi nak fahamkan tu tentang masalah wiladah ni. Ada orang kata bila lahir tanpa dengan pembedahan itu tak dikira. Tak dikira sebab bukan jalan biasa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fiqh menghukumkan wiladah ni sama ada lahir dengan jalan biasa ke atau dengan jalan pembedahan ke, maka itu semuanya dikira wiladah. Masalah wiladah yang kering dan tidak ada darah yang keluar tidak wajib mandi mengikut setengah ulama. Ini pendapat, kan? Pendapat yang mengatakan kalau orang lahir kering, dia melahirkan anak tapi tak keluar darah, kan? Maka setengah bahagian ulama mengatakan tak wajib mandi. Itu boleh dirujuk dalam kitab. Yang keduanya, darah yang keluar sebelum wiladah ataupun kelahiran bukan darah nifas, tetapi darah fasad, ataupun disebut dengan nama darah kotor. Dia wiladah ni mesti mengiringi kelahiran. Darah wiladah ni mesti mengiringi kelahiran, sama ada dengan jalan biasa ataupun dengan jalan yang bukan daripada dia punya pintu dia, makna dengan cara pembedahan dan sebagainya. Itu semua dikira wiladah. Jadi dengan sebab itu, kalau sekiranya sebelum lahir keluar darah, itu nak dihukum apa? Orang tanya, ni nak hukum apa darah ni? Belum lahir, belum nama wiladah, kan? Belum lagi nama nifas, kan? Maka kalau dah lahir, di sana boleh wiladah, boleh nifas. Di sebelum lahir, kemungkinan itu darah haid, ataupun kemungkinan ianya darah fasad ataupun darah kotor. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ia disebut juga pecah ketuban. Ini orang-orang Melayu kita sebut, kan? Sebelum nak melahirkan anak tu, dia pecah air ketuban dia.
Kan? Ha. Ketika itu wajib solat. Mana orang yang keluar darah sebelum melahirkan anak, ataupun sama ada darah itu darah nifas atau darah wiladah, sebelum melahirkan anak, keluar darah semuanya, kecuali kalau sekiranya keluar darah sebelum beranak itu darah haid, maka tak boleh semayang lah. Tapi kalau sekiranya darah fasad, maka semayang wajib. Pecah air ketuban dia tidak menghalang untuk orang semayang. Semayang masih wajib, kecuali darah yang keluar sebelum lahir itu dipastikan bahawa ia darah haid, sama ada melalui perkiraan keluar itu memang tarikh tempoh haid, ataupun dikesan ia darah haid melalui warnanya, warna darah tu. Maknanya kalau ada sifat-sifat itu darah haid, haid lah. Maka tinggalkan semayang. Tapi kalau sekiranya dia tidak menunjukkan salah satu daripada keduanya, maka dianggap dia sebagai darah kotor, maka semayang wajib. Kan? Orang perempuan wajib semayang. Dirikan semayang macam mana ustaz? Ni tak boleh berdiri ni. Dah terlalu berat ni, dah 20 kilo ni ustaz. Semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang baring. Tak boleh semayang baring melentang. Tak boleh melentang guna isyarat. Kalau semua dah tak boleh, dah tak ada. Tu je dah. Tuan-tuan melentang tak boleh, baring tak boleh, duduk tak boleh, berdiri tak boleh, maknanya dah tak ada. Dah tak ada riwayat. Jadi gitu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni kena ambil berat. Ibu-ibu ada anak-anak, kan, mesti dia ambil berat, mesti diberitahu supaya jangan semudah-mudah untuk meninggalkan semayang, sebab semayang ni wajib. Meninggalkan semayang kerana sengaja, kan, ataupun tak tahu hukum, maka hukumnya berdosa. Meninggalkan semayang kerana terlupa atau tertidur, itu diberi kemaafan, kan? Itu diberi kemaafan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mungkin kita di depan ni ada anak-anak, ada cucu, ada menantu, kan? Jadi perkara ni mesti diberitahu supaya sembahyang jangan ditinggalkan. Jika tidak mampu solat, tak mampu, memang tak berdiri tak boleh, duduk tak boleh, baring tak boleh, guna isyarat tak boleh, ditinggalkan sembahyang, tapi wajib qada. Wajib qada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiganya, perempuan yang melahirkan anak secara pembedahan diwajibkan mandi. Diwajibkan mandi wajib menurut pendapat Imam Ramli dalam sebahagian daripada sebahagian daripada pendapat dalam mazhab Syafi'i, kan? Imam Ramli mengatakan begitu. Dia dalam Syafi'i ni ada dua ulama yang besar, sama ada Ibnu Hajar ataupun Imam Ramli, ya. Ni dua orang yang paling hebat, yang paling menonjol dalam mazhab Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i. Yang keempatnya, perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal dunia dihukumkan sebagai mati syahid. Mana-mana perempuan yang mengandung lalu mati, maka dihukumkan dia mati syahid. Tu mati syahid apa tu? Sama ada mati syahid dunia, mati syahid akhirat, ataupun mati syahid dunia akhirat, ya. Orang yang mengandung ni mati dalam melahirkan anak, maka dia dihukumkan syahid akhirat. Yang syahid dunia akhirat ni hanya seorang ni, iaitu orang yang mati kerana berjuang di jalan Allah, mempertahankan agama. Itu yang mati syahid dunia akhirat.
Jadi orang yang mati syahid macam ni wajib mandi, wajib kapan, wajib sembahyang, wajib tanam walaupun dia syahid. Dia seperti mana hukum mayat biasa. Jadi kalau orang yang mati syahid dunia akhirat tak perlu kapan, kan? Mandi tak perlu, kapan tak perlu, sembahyang tak perlu, tanam je. Jadi itu berbeza tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jika bayi dalam kandungannya hidup, wajib dibedah untuk menyelamatkannya. Jika tidak boleh dibedah. Kalau dia dah mati dah, kandungan tu dah mati dalam perut, maka tak perlu dibedah lagi. Kerana itu termasuk maknanya menyakiti mayat, kan? Tapi kalau sekiranya doktor sah kan, bayi tu walaupun ibunya mati, bayi masih, kalau dibedah boleh diselamatkan, maka hendaklah wajib dibedah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini beberapa persoalan yang timbul dengan sebab apa ni, wiladah tadi. Kemudian hamil, bagaimana perempuan yang hamil atau mengandung? Tempoh mengandung ni semua bersangkutan dengan masalah ni tuan-tuan. Ni cerita wiladah, apa pula cerita mengandung pula ni ustaz? Nak beritahu ada di sana masalah. Ada masalah di sana. Kan? Ada furuk masalah. Tempoh mengandung sekurang-kurangnya 6 bulan. Tahu? Mana orang berkahwin, kan tuan-tuan, paling cepat tu dia boleh mengandung tu tempoh 6 bulan. 6 bulan apa? Qamariyah. Jadi 6 bulan Qamariyah, kalau sekiranya dia melahirkan anak, maka boleh dibinkan dengan bapa dia. Tapi kalau kurang daripada 6 bulan dah lahir anak, itu tak boleh. Anak itu tidak boleh disabitkan kepada bapanya. Tak boleh sabit. Mana tak boleh dibinkan. Nak jadi anak kita tu, kahwin setelah paling cepat 6 bulan boleh lahir. Kan? Makna mengandung 6 bulan dan tempoh 6 bulan Qamariyah, lahir anak. Dia tempoh itu maknanya 9 bulan 10 hari. Tapi paling cepat. Kalau cepat lagi, itu anak bulu betung. Itu ada masalah. Tuan-tuan, itu tak boleh bin. Mana-mana lahir 6 bulan Qamariyah, boleh bin dengan ayah. Pak ni zaman sekarang banyak berlaku, tuan-tuan, kan? Orang banyak macam tak fikir masalah dosa. Tak fikir masalah dosa. Ya tak? Sebab tu kita kena mengetahui masalah-masalah ni, sebab dia menyangkut, bersangkut paut dalam masalah. Sebab tu jika bayi yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan, bayi tersebut tidak boleh dinasabkan ataupun dibin atau dibintikan kepada lelaki yang menyebabkan kehamilan tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sebab tu hari ni kalau tuan-tuan daftar je anak, JPN akan, dia secara automatik dia boleh kira. Anak cukup tarikh perkahwinan, ambil tengok tarikh lahir, dia boleh kira. Nanti kalau tak cukup, mata nak bin tak boleh, dia taruh bin Abdullah, dia dah tak taruh dah bin bapak lagi. Sekarang tuan-tuan, kan? Sebab tu kena ambil kira lah. Dia dah ada sistem. Dulu payah, orang boleh tipu lagi, kan? Zaman sekarang tak boleh. Sekarang JPN, kau pergi ke daftar je kelahiran, nanti dia tengok pada tarikh perkahwinan, dia tahu ni lahir ni boleh bin tak boleh bin. Jadi nanti keluar je surat beranak, rupanya bin Abdullah. Aku yang ni. Dia kata ni lahir tak cukup bulan ni.
Ini projek meganya lebih awal ni, dia kata. Jadi hukumnya apa? Tuan-tuan, nanti nak berkahwin, tengok pula Pak Imam, tengok, oh ini tak cukup ni, maka kau tak boleh jadi wali pada anak. Walinya apa? Wali hakim. Kau jadi wali, maka anak tu berzina. Jadi ni tuan-tuan, dia bersabit-sabit ni hukum ni, masalah hukum. Kan? Lepas tu jangan ambil ringan masalah-masalah begini. Anak ni hari-hari ni anak-anak bebas. Nah, anak-anak bebas tuan-tuan. Mereka duduk di hostel-hostel ni. Malam-malamnya bebas. Lelaki perempuan keluar, kan? Hari ini kita bimbang. Macam-macam boleh berlaku. Kes-kes pelajar-pelajar ni banyak tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak didedahkan. Sebab tu kita paling bimbang. Maka kalaulah yang beragama pun terkadang-kadang boleh tersasar bila jauh daripada mak ayah. Ini kan kalau sekiranya agamanya tak kuat. Allahu Akbar, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita cukup bimbang hari ini, kan? Anak-anak zaman sekarang, mereka ni dia boleh akses macam-macam. Sebab pada tangan dia ada handphone. Sebab tu pendidikan agama penting, kan? Aqimis salah, itu paling penting. Aqimis salah, pesankan kepada mereka mendirikan solat. Kerana solat ini sebenarnya berperanan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni didirikan dengan cara yang betul, dengan peraturan yang betul. Sesungguhnya sembahyang ini berkuasa untuk menahan individu itu sendiri daripada melakukan perkara keji dan munkar. Jauh macam mana pun dia duduk dengan kita. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak tu dari kecil lagi, seusia dia boleh sembahyang tu, mesti dia perintahkan pada dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, muru auladakum bisalatin, suruh anak-anak kamu sembahyang. Bila? Sab'a sinin, umur 7 tahun. Kan? Umur 7 tahun dah kena perintah sembahyang, tuan-tuan. Adrimu auladakum, pukul anak-anak kamu. Bila dia tak mahu sembahyang, umur berapa boleh pukul? Sab'a sinin, 10 sinin, 10 tahun tak sembahyang boleh pukul. Farriqu bainal madaji', dan pisahkan tempat tidur dia. Umur 10 tahun dah tak boleh tidur dengan mak ayah, kan? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini banyak kes berlaku. Kita ni sebab tak masuk ke pusat-pusat pengajian ni, kita tak tahu. Kadang-kadang ada peluang pergi membentangkan kertas kerja di dalam, di kolej, di usi-usi ni, kan? Kat kita ni banyak masuk dalam tu, sempat sembang, dia punya apa ni, pensyarah-pensyarah dia buka cerita, kan? Macam-macam cerita ada. Masya Allah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam-macam cerita ada. Jadi dengan sebab itu maknanya tidak boleh dibinkan kalau lahir bawah daripada 6 bulan Qamariyah. Tak boleh. Tak boleh disabit dan dinasabkan. Siapa yang menasabkan, hukumnya berdosa. Kan? Sebab kalau tak boleh dibinkan, kenapa tak boleh dibinkan? Pertama, bila tak boleh dibinkan, hak waris tak ada. Nah, besok anak, walaupun kita pelihara,
pewarisan tak boleh dapat. Dia mungkin boleh dapat daripada hibah, dia mungkin boleh dapat daripada wasiat, tetapi warisan tak boleh, faraid tak boleh, sebab dia bukan anak kita, walaupun kita yang buat. Tu kena faham. Ustaz, ini projek mega saya Ustaz, tapi lahirnya belum lagi 6 bulan, tak boleh menguasai faraid kan. Itu pertama. Yang keduanya, apabila anak ini besok dia kurang dari 6 bulan, maka dari sudut syarat pewalian nak nikah tak boleh. Ayah kalau sekiranya anak tu perempuan, tak boleh dia menjadi wali. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lelaki adalah kuliah lagi. Jadi dengan sebab itu mesti dipahami, supaya jangan berlaku di dalam keluarga masyarakat Islam masalah-masalah. Biarlah kita, kalau sekiranya ibu ayah telah terlanjur, biarlah ibu ayah aja, jangan sampai keturunan-keturunannya duduk sama. Ini tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmati Allah kan. Maka kebiasaan mengandung ialah 9 bulan 10 hari, dan tempoh paling lama ialah 4 tahun. Wah, keluar-keluar dah main bola dah. Tempoh paling lama dalam kandungan tuan-tuan, dia boleh 4 tahun. Keluar-keluar tu dah senang robik dah. Masya Allah. Tuan-tuan jangan pelik kerana bila dia sebut dalam hukum fiqh, maka benda tu ada jadi. Ni kajian ulama-ulama ni tuan-tuan. Catatan, sah berkahwin dengan perempuan yang mengandung anak hasil daripada hubungan luar nikah. Tuan-tuan kena faham, apabila seorang itu perempuan dia mengandung sebelum daripada akad nikah dia yang benar, bagaimana hukum perkahwinan dia? Kalau masa itu dia mengandung, perempuan itu mengandung, dia melakukan hubungan sebelum ada pernikahan yang sah, maka hukum perkahwinan itu sah, kerana mereka ni tidak dihormati taraf dia, tak dihormati taraf dia. Sebab tu ketika dia mengandung, mana dalam Islam kalau sekiranya perempuan diceraikan mengandung, tak boleh kahwin. Dia kena tunggu sampai melahirkan anak kan, baru boleh kahwin. Itu pun boleh kahwin je, nak melakukan hubungan mesti sampai habis iddah. Iddah apa? Dia punya nifas atau wiladah dia. Kahwin selepas melahirkan anak je dah boleh kahwin. Tapi yang ini dia mengandung, boleh berkahwin kerana dia tidak kehormatannya tidak ada, tidak diakui. Sebab tu hukum perkahwinan dia sah. Perkahwinan dia sah. Jadi, tapi anak yang lahir macam mana? Anak tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Itu nasab tak boleh. Kahwin sah, anak besok lahir tak boleh nasab pada ayah. Walaupun rupa macam Abang Ramli lah, tak boleh. Walaupun rupa macam Abang Ramli, tapi projeknya lebih awal, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Walaupun dah lepas 6 bulan. Lepas 6 bulan dia kalau Itulah dia buat bulan pertama dah tahu mengandung, lepas tu dia nikah cepat. Dia nikah cepat, lahir anak tu 7 bulan. Itu dihukum, dia tengok lahir Qamariah macam mana. Tu dia tengok balik dia punya tu. Tapi hukumnya itu dikira zina. Itu tetap zina. Walaupun lahirnya 9 bulan baru lahir, itu tetap juga zina. Jadi tuan-tuan, perhubungan tu tetap zina. Kalau sekiranya lahir maknanya 9 bulan atau 10 bulan, maka kena lihat waktu dia tidak datang haid dia bila. Itu nak kena ambil kira, kena buat ukuran pula.
Itu mesti dikaji dulu. Nak hukum dia sah, dia dapat taraf anak atau tidak. Ni tuan-tuan bukan semudah-mudah kita ni. Hari ni macam-macam masalah kita berlakukan dalam masyarakat kita. Jadi dengan sebab itu seorang perempuan kalau dia mengandung, maka hukum perkahwinan dia, walaupun dia mengandung dengan lelaki tadi, hukumnya adalah sah perkahwinannya. Cuma bila lahir anak yang sabit lahir sebelum daripada maknanya tarikh perkahwinan yang sah, maka kandungan itu dianggap sebagai anak luar, anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf. Kan? Anak tidak sah taraf. Jadi tuan-tuan kena berjaga-jaga dalam masalah-masalah ni. Kan? Okey, selesailah. Itu kalau nak bicara dalam bab ni kena tengok dalam hukum fiqh yang membicarakan tentang masalah kandungan dan sebagainya lah, wiladah dan sebagainya. Dia ada satu bab yang khas, panjang lebar dia mencerita. Okey. Perkara yang seterusnya yang mewajibkan mandi ialah meninggal dunia. Maksudnya kematian seorang muslim selain daripada mati syahid. Lain daripada mati syahid, semuanya kena mandi kan. Okey, timbul persoalan. Sekiranya lahir kandungan kemudian mati, ataupun keguguran, dia sebut bayi yang meninggal dunia dan mencapai umur 4 bulan daripada masa kehamilan. Sebab nanti tuan-tuan buka dalam kitab Arba'in Nawawi, diciptakan manusia ni dia ada proses. Makna tempoh 4 bulan itu telah ada berjasad. Dia 4 bulan daripada alaqah mudghah, alaqata mudghah. Itu proses. Ataupun nanti tengok dalam suratul Anbiya. Kan? Proses kelahiran, kejadian manusia. Kalau tengok dalam hadis Arba'in Nawawi, tengok hadis yang keempat tak silap saya, tentang proses kejadian manusia ni. Dia tempo dia bergerak macam mana untuk lahir, daripada air mani kemudian bertukar kepada seketul darah, daripada seketul darah berumpah kepada lembaga. Dia tempoh dia macam mana. Maka dia kata bayi yang meninggal dunia dan mencapai umur 4 bulan daripada masa kehamilan, walaupun tidak nampak tanda-tanda hidup, maka apa yang dia kena buat kalau sekiranya lahir tu mati? Maka wajib dimandikan, dikapankan dan dikuburkan. Semayang tak ada. Tu kena faham. Sifat ada tapi tak hidup, maka wajib mandi, kapan, kubur. Tapi kalau sekiranya dia lahir meninggal dunia tapi ada tanda-tanda bahawa dalam perut dia hidup, contohnya dia tendang perut mak dia kan, waktu keluar mati, tanda ada hidup ada, maka pada waktu itu dimandi, dikapan, disemayang dan dikuburkan. Itu macam mayat biasa. Jadi ni kena faham. Kalau sekiranya lahir tidak bersifat, itu tanam aja. Tidak ada apa-apa proses. Bungkus tanam aja. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni yang macam ni dah dewasa, itu semua wajib 4. Mandi, kapan, semayang, tanam. Sekiranya putus ataupun bercerai mana-mana anggota daripada pemiliknya, sedangkan pemilik itu masih hidup, kakinya dipotong, jangan pergi semayang kan, jangan pergi kapan, kawan kena kencing manis, doktor pun potong, bawa balik anak panggil Pak Bilal, tolong mandi, kapan, semayang.
semayangkan kaki kawan ada lagi kat hospital. Dan hidup lagi tengah makan. Dengar anak mandikan semayangkan kaki dia. Lepas tu tanam, mati pula kawan. Itu kena proses biasa pula. Tu tuan-tuan. Mana-mana bercerai anggota waktu orang tu masih hidup, maka tanam aja. Tanam aja. Tuan-tuan jangan nak kapan-kapan pula minta kat Pak Imam so, kain kapan ada? Nak kapan kaki je. Tak payah, tanam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Ini perkara remeh-temeh dalam masyarakat, tapi benda yang berlaku, tuan-tuan. Ini benda yang berlaku. Pening kita, kan? Waktu orang ambil tauliah ni, kita soal macam-macam jawapan keluar. Nak tunjukkan maknanya kepahaman masyarakat ni dalam masalah fiqh ni masih perlu lagi, kan, diberikan pendedahan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Jadi maknanya kalau sekiranya ada sifat-sifat tapi tak hidup, maka mandi, kapan, tanam. Tapi ada tanda dia hidup, cukup sifat, seperti mana mayat biasa juga. Jadi itu kena fahamlah. Ini setiap kali berlaku je telefon kita. Dah berlaku je telefon kita. Kita pun dah lupa pula, confuse tak? Kena semayang ke tak semayang? Sudah. Jadi itu bila dengar ni tuan-tuan, ambil take note kita lah. Ni kalau orang ada soal kita, kau pergi buka muka surat 119. Ni tengok buku ni. Buku ada, buku siapa Najah? Tak ada. Tak ada beli. Kan? Tak ada pergi beli. Jadi tuan-tuan senang, kan? Kita dah dengar perkara-perkara ni. Okey, masalah. Jika seorang dalam keadaan berhadas kecil dan berhadas besar dalam waktu yang sama. Hadas kecil, hadas besar, waktu yang sama. Terdapat khilaf di kalangan ulama, maka kaul yang paling sahih dan sudah diwartakan ialah cukup mandi seluruh tubuhnya dengan niat mandi wajib aja. Jadi mandi wajib tu mengangkat hadas kecil. Jadi tuan-tuan tidak wajib mengumpulkan wuduk dan mandinya, mandi wajibnya, dan tidak wajib tertib dalam wuduk dan mandinya. Jadi itu kena faham tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita masuk kepada fasal yang ke-10, rukun mandi wajib. Akan kita sambung pada bicara yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuha ilaiha wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi